Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'allumu wa ta'limu wa tadhakkaru wa tadhkira wa nafa'a wa iktifa wa ifada wa istifada wa hadd ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalat ala khair ittiba'a wa jihda wa mardadi wa gurbi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Qala radiyallahu anhu nafa'ana Allah bi ulil darin amin. Ila an qala عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ولما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بدعة و30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Pertama hadis yang sebelumnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang memperkatakan tentang kunut yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan para sahabat dengan seolah-olah ketika itu dikatakan bahawa adalah kunut itu turut juga dibaca di dalam maghrib dan fajar untuk memberitahu mengenai sebelumnya yang mengatakan kunut itu dibaca di dalam waktu zuhur, isyak dan subuh. Bermakna setiap waktu adanya riwayat dan juga dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan doa kunut itu, ya. Jadi disebutkan di sini ini juga adalah mengambil daripada apa yang disebut oleh para sahabat, kunna naf'alu kada, adalah kami melaksanakan demikian. Ini adalah mencapai kepada hukum marfu'. Walaupun yang disebutkan kami itu adalah para sahabat, seolah-olah merujuk kepada para sahabat, tetapi ianya adalah melihat kepada perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika meriwayatkan itu adalah pada zaman mereka, tetapi ianya walaupun tak dikaitkan pada zaman baginda Rasulullah, tapi dipahami perbuatan mereka itu adalah diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh Imam Hakim. Hadis yang seterusnya adalah riwayatkan daripada Rifa'ah ibn Rafi' al-Zuraqi radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami pada suatu hari sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, apabila diangkat kepalanya daripada rukuk. Ketika diangkat kepala daripada rukuk, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Baginda Rasulullah mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Kita dah bahaskan sebelum ini tentang takbir al-intiqal yang diucapkan, yang mana selain daripada naik daripada rukuk ke i'tidal, itu adalah ucapan sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Dan ini juga yang telah pun diperkuatkan daripada riwayat ini. Qala rajulun wara'ahu, maka ada seorang lelaki di belakang baginda Rasulullah. Ketika imam adalah Rasulullah, di belakang adalah para sahabat. Ada seorang lelaki di belakang itu yang makmum mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Ini jelas kita dah bahaskan sebelum ni, Allahumma Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Ini adalah sirah ataupun merupakan ucapan seorang yang apabila ianya selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengucapkan Rabbana walakal hamd.
Walaupun sebelum ini kita dah bahaskan, adakah imam saja tak perlu untuk menyebut Rabbana walakal hamd, ataupun adakah makmum tak perlu sami Allahu liman terus jawab Rabbana walakal hamd. Ini telah dibahaskan. Kita menyebutkan tidak menjadi salahnya menyebut sami Allahu liman, bahkan dituntut kerana ia akan mendapatkan ganjaran. Kemudian disebut Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Bahkan dalam hadis lagi, sebagai ingatan kepada kita, dalam riwayat mengatakan barang siapa yang mengucapkannya itu sama, fa innahu man wafaqa qawluhu, yani faqulu Allahumma Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka kalau kamu naik daripada rukuk, kemudian ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamd, kerana barang siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapannya para malaikat, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Ya Allah, besarnya fadilat yang dijanjikan. Jadi jelas yang ini jawabannya sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Lelaki ini jawab jelas. Yang ini jelas dalam riwayat menyebutkan demikian. Tetapi tidak berhenti di situ. Dia tambah, dia baca apa? Hamdan tayyiban mubarakan fi, iaitu hamdan tayyiban mubarakan fi. Ditambahkan di situ. Ketika mana selesai, falamman sarafa, iaitu selesai daripada salat, qala, siapa yang berkata Rasulullah. Rasulullah tanya, maknanya apa yang diucapkan itu didengar, diketahui oleh baginda Rasulullah. Manil mutakallim, siapa yang mengucapkan itu? Dalam riwayat mengatakan ada ditambah ketika itu mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada juga mana hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, ada riwayat seperti itu. Al-muhim adanya hamdan tayyiban mubarakan fi. Ketika Nabi tanya siapakah yang bercakap tadi, atau siapa yang mengucapkan perkataan tadi, doa tadi, zikir tadi, qala ana, maka ketika itu dia mengatakan aku. Siapa dia? Iaitu Rifa'ah bin Rafi' al-Zuraqi ini, perawi hadis. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat raaitu bid'atan wa 30 malakan, aku melihat tidak kurang lebih daripada 30 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Mereka berlumba-lumba pada kalimat itu, iaitu untuk mereka, siapakah di kalangan mereka itu yang dapat menulisnya terlebih dahulu. Maknanya berlumba-lumba untuk menulisnya. Ada lagi yang mengatakan maksudnya juga adalah berlumba-lumba untuk nak bawa kalimat itu menghadap kepada Allah. Untuk nak mengangkat, siapa yang nak mengangkat daripada kalimat tersebut. Jadi ini jelas yang disebutkan, perbincangan yang disebutkan oleh para ulama. Malaikat ini, adakah malaikat rahmat, adakah malaikat bagaimana? Katanya malaikat itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada berbagai-bagai tugas. Di antaranya kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat seperti mana yang disebutkan di dalam Sahihain, ada malaikat yang tugasnya itu adalah mengelilingi bumi ini, dunia ini, dan mereka menunggu, melihat kepada orang-orang yang berzikir. Ada zikir saja dibawakan dan dituliskan. Itu kerja dia khas daripada malaikat. Ada malaikat yang kerjanya adalah untuk nak jaga manusia. Ada malaikat yang dianya adalah untuk nak membawa rahmat. Ada berbagai disebutkan. Jadi ini seolah-olah adalah malaikat khusus, yang mana ianya menanti kepada orang yang berzikir, kemudian dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini juga memberi dalil bahawa ini adalah di antara salah satu daripada, dalam riwayat yang lain disebutkan
ketika ditanya oleh Nabi SAW, tak dijawab langsung, sehingga 3 kali Nabi SAW mengulangi mana mutakallim, barulah setelah itu mengaku. Ada yang mengatakan kerana kerana yang mengucapkan itu bukan seorang, ada beberapa orang yang mengucapkannya. Jadi apabila ditanya, masing-masing rasa kamulah yang jawab. Itu disebutkan di dalam riwayat. Tapi ada juga yang mengatakan kerana bimbang, apa yang dia buat itu tak ada pun diajarkan oleh Nabi. Nabi tak pernah buat. Jadi dia rasa nak bagi tahu ataupun merasa bersalah atau merasa seolah-olah mereka sesuatu yang tak dibuat oleh Nabi. Tapi ternyata apabila dia mengaku, maka yang sebaliknya yang dapat ataupun yang telah pun didapatkan daripada apa yang dia buat adalah suatu perkara yang luar biasa, iaitu lebih daripada 30 malaikat yang berlumba-lumba untuk menulis daripada kalimat tersebut. Subhanallah. Juga dia jadikan sebagai dalil, ini adalah kalau disebutkan satu perbuatan yang tak pernah dibuat oleh Nabi tetapi dibuat oleh para sahabat, iaitu perbuatan-perbuatan yang baik yang tak keluar daripada garisan syarak, yang telah pun diikrar, diiktiraf oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna juga kalau ada perbuatan yang baik yang mana ianya tak keluar dari batasan syarak, maka ianya dibolehkan, kerana berdasarkan juga sebagai dalil yang telah pun dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan para sahabat yang mereka buat dengan mereka tahu bahawa perbuatan mereka itu tidaklah ianya salah daripada batasan syarak, tapi tak pernah dibuat oleh Nabi. Jadi mereka ingin menambah, bukan menambah itu dalam kebaikan-kebaikan ataupun doa ataupun zikir ataupun perbuatan-perbuatan yang baik, dan telah pun diakui oleh baginda Rasulullah SAW sebagai dalil. Itulah perbuatan-perbuatan yang baik ini perlu kita perbagaikan dan buat selagi mana ianya tak keluar daripada batasan syarak. Itu apa yang dibuat itu tidak lebih daripada zikir, tak lebih daripada doa, tak lebih daripada zikir dan tak lebih daripada doa. Yang diminta adalah, dan yang diucapkan adalah pujian, hamdan thayyiban mubarakan fi, satu zikir yang menambah kepada puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ianya tak lebih daripada itu, ataupun kita boleh tak keluar daripada batasan syarak. Jadi ini yang disebutkan. An Anas radhiyallahu anhu annahu kana yan'atu salata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana yusalli fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qama hatta naqula qad nasiya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah pun yan'atu salatan nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusalli. Beliau iaitu mencontohi kepada solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusalli, dan ketika itu adalah solat, wa idza rafa'a ra'sahu, ketika mana bangun daripada rukuk, rasa min rukuk qama hatta naqula qad nasiya, dia telah bangun dan berdiri sehingga kami rasa kerana lamanya beliau berdiri seolah-olah beliau lupa, iaitu lupa untuk nak sujud. Lupa dalam keadaan dianya adalah sedang i'tidal. Kata Ibnu Daqiqil Aid, dia mengatakan hadis ini adalah membawa kepada dalil akan bahawa i'tidal itu adalah merupakan rukun yang panjang. Kita pun dah bahaskan sebelum ni tentang jawapan ataupun doa yang dibaca. Begitu juga dia mengambil dalil, kata Ibnu Daqiqil Aid ini, dengan hadis yang disebutkan tadi, apabila sahabat mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi,
Beliau mengatakan baca itu pun dah lebih daripada ataupun dah lebih dari ucapan tasbih rukuk yang disunnahkan, iaitu subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim. Maknanya dia pun lebih panjang juga kalau diucapkan, apalagi kalau ditambahkan pula lagi dengan doa yang warid daripada Nabi, seperti disebutkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini pun panjang. Jadi maknanya kata Ibn Daqiq al-Aid, dia buat kesimpulan daripada itu dan juga daripada hadis yang disebutkan ini, rukuk itu ataupun i'tidal itu termasuk rukun yang panjang. Ini adalah perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi itu yang disebutkan daripada hadis yang kita sebutkan ini. Jadi yang berkenaan dengan i'tidal, sifat daripada i'tidal yang disebutkan wa imma itu adalah merupakan apa yang nak diucapkan dalam i'tidal dan juga kadar daripada i'tidal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqul sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, yad'u li rijalin ويسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد ابن وليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة فالمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاعتك على مضر وجعلها عليهم سنين كسن يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW itu ketika mana mengangkat kepalanya daripada rukuk, maka beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Ini dalil yang disebutkan tadi. Sebelum ni kita katakan ketika itu Rasulullah menyebut rabbana wa lakal hamd, maka ketika itu dijawab sami Allahu liman hamidah, jawab Allahumma rabbana lakal hamd atau rabbana wa lakal hamd. Tapi yang ni ketika angkat kepala, kata Anas bin Abu Hurairah, kata Nabi ucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Dua-dua disebutkan. Itu juga membawa dalil bahawa disebut imam pun membaca rabbana wa lakal hamd. Begitu juga apabila disebutkan ini adalah merupakan daripada perbuatan baginda Rasulullah, maka begitu juga makmum boleh mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Kemudian dia doa li rijalin, kemudian berdoa kepada sahabat-sahabat atau nama-nama yang disebutkan daripada orang-orang ini. Yang disebutkan di dalam doa tersebut nama-nama mereka. Ini dalam solat. Ini yang disebutkan sebelum ini tentang kunut yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam riwayat adalah dibuat oleh Abu Hurairah. Kita katakan itu ketika mana mendoakan kepada mukminin wa yal'anul kuffar, doa kepada orang mukmin dan melaknat kepada orang-orang kafir. Ini doa kena hati-hati ya. Melaknat kepada orang kafir. Jangan laknat adalah orang Islam ini. Hati-hati. Baik. Disebut nama oleh baginda Rasulullah dalam doa kunut, iaitu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma anjil walida ibn walid. Allah, berikanlah bantuan, pertolongan kepada Al-Walid bin Walid, wa Salamah bin Hisham, wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah, wal mustada'afina min mu'minin, dan orang-orang lemah dari golongan mukminin. Kemudian didoakan pula untuk ditimpakan kepayahan ataupun kesusahan kepada kaum mudar, iaitu Allah manshdud wa ta'ataka ala mudar. Ya Allah, kita panggil apa? Pijak, seolah-olah keraskan pijakanmu, iaitu berikan tekan kepada golongan mudar itu, iaitu sempitkan kepada mereka, susahkan kepada mudar. Wa ja'alaha 'alaihim sinina kasin Yusuf, dan jadikan timpakan kepada mereka itu kemarau seperti mana telah ditimpakan kepada kaum Nabi Yusuf.
timpakan selama bertahun-tahun. Didoakan. Ahli masyriq yawma idzin min mudhar mukhalifuna lahu, iaitu kerana ada persekitaran di antara al-masyriq dan juga daripada kaum mudhar, daripada dan juga mudhar mereka ada. Jadi doa kunut itu bahkan ada doa yang kandungannya itu mendoakan khusus disebutkan, jadi dibolehkan. Maknanya kalau doa daripada doa didoakan khusus, bahkan menyebut kepada nama, yang mana ianya memang ketika itu ada keperluan yang jelas. Seperti Nabi SAW menyebutkan secara jelas nama-nama daripada para sahabat yang ketika itu berhadapan dengan kesusahan ataupun yang keluar untuk nak berperang dan sebagainya, disebut oleh baginda Rasulullah SAW mendoakan kepada mereka di dalam solat, iaitu di dalam kunut. Ini adalah kedudukan daripada i'tidal, yang mana ianya ada beberapa keadaan. Yang pertamanya adalah bagaimana apa yang dibaca, bagaimana cara i'tidal yang benar telah pun disebutkan. Begitu juga disebutkan bagaimana doa ataupun apa yang dibaca, bagaimana kedudukan daripada i'tidal. Begitu juga kunut, itu adalah merupakan salah satu daripada apa yang telah pun diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita dalam mazhab Imam Syafi'i adalah menjadi sunnah muakkadah kepada kita untuk membaca di waktu subuh. Tapi kalau dibaca nanti, ada orang baca waktu zuhur atau waktu asar atau waktu isyak, bahkan waktu maghrib. Dalam riwayat ini, adakah salah? Tak salah. Kalau kita menjadi makmum, kita kena juga berkunut. Kalau kita, ini apa ni, tambahan, mana boleh dan sebagainya, dibolehkan. Bagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis ini, maknanya perbuatan itu bukan perbuatan yang salah, tetapi perbuatan ini diambil daripada apa yang telah pun dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan menyebut secara khusus pun dalam doa itu menunjukkan dalil bahawa dibolehkan apabila ini ada keperluan. Wallahu ta'ala.